Ni kamu dua orang je kan? Okey. Saya hari ni nak sambung bab 2, perfaktoran dan pecahan algebra. Tapi sebelum tu, saya nak tanya dulu kamu. Kalau kita ada 3/4. 3 tu kita panggil apa? 4 tu kita panggil apa? Kamu tahu tak? Okey, 3 ni kita panggil pengangka. 4 ni kita panggil penyebut. So, bila kamu jumpa pecahan, perkara pertama yang kamu kena tahu yang atas ni mereka panggil pengangka, yang bawah ni mereka panggil penyebut. Okey? Kemudian saya nak tunjuk pula kalau 1/4 tambah 1/4. Saya nak tanya, penyebut dia sama ke tak? Sama. Sebab apa sama, Vanisha? Okey, betul. Penyebut sama. Kalau nombor 2 ni, saya tunjuk contoh 1/2 tambah 1/4. Penyebut dia sama tak? Sebab apa tak sama? Okey, kamu nampak beza. Ni ada 2, ni ada 4. So, jadi kamu tahu apa penyebut sama dengan penyebut yang tak sama. Okey, kemudian saya nak tanya kamu. Kamu pernah dengar tak untuk peraturan operasi bergabung, mereka kata ada kuda batatul? Tak pernah dengar? Kuda batatul. Okey. Maksud dia adalah ini adalah kurungan untuk ku, jangan ni untuk darab, BA ni bar untuk bahagi, ta ni untuk tambah, TOL ni tolak. Okey. Bermaksud perkara yang kamu perlu buat yang pertama sekali adalah ini, kurungan. Yang kedua baru darab dengan bahagi. Yang ketiga baru kamu buat tambah dengan tolak. Okey. Saya bagi satu contoh. Contohnya 2 tambah 5 darab 2. Jadi kalau langkah pertama ni saya kena buat apa dulu? Saya darab dulu kan. So supaya kamu tak keliru, kamu buat macam ni, 2 tambah 5 darab 2. Ini yang dimaksudkan dengan kurungan. Lepas tu dia kata selesaikan yang darab dulu. So kita salin semula 2 tambah 5 darab 2 dapat 10. So kamu selesaikan tambah macam biasa. 2 tambah 10 dapat 12. Okey. So kamu kuda baca tu ni kamu ada salin tak? Sebab yang ni saya tak letak dalam nota. Saya ingatkan kamu semua dah tahu dah. Okey, kamu salin dulu. Nanti siap bagi tahu saya nak.
Okay, dah selesai ke? Okay. Okay, yang lepas ni kamu tak perlu salin sebab saya ada buat nota, cuma saya tak bagi lagi. Lepas Google Meet baru saya bagi. Okay. Kita sebenarnya hari ni, yang tadi tu saya buat ulang kaji. So, kamu boleh tahu penyebut sama dengan pecahan tak penyebut sama. Kemudian kita ulang kaji peraturan operasi bergabung. Sekarang ni kiranya kita nak belajar menambah dan menolak ungkapan algebra. Ungkapan algebra. Okey. Contoh yang pertama, 4W di dalam kurungan W tolak 2 tolak 5. Jadi kalau berdasarkan operasi bergabung yang kita belajar tadi, kita kena buat apa dulu? Ya, darab. Jadi, kamu buat kurungan 4W, W tolak 2 di dalam kurungan lagi tolak 5. Okey, bila kamu darab ni, kamu melakukan proses apa? Kembangan. Okey, macam mana kalau darab dapat jawapan berapa? 4W darab W dapat berapa? Baik. 4 darab W dapat 4W kuasa 2. Kemudian kita darab pula 4W darab negatif 2. Kita dapat berapa? Negatif 8W. Jangan lupa W ni. Apa yang ada di huruf depan sebutan algebra di depan ni, bila didarabkan dengan dalam ni, kita kena ambil sekali. Number kita ambil, algebra huruf ni pun kita ambil. Okey? Kemudian selesai yang di dalam kurungan. Kemudian kita tolak dengan 5. Okey. Bila sampai kat sini, kamu kena buat pemfaktoran. Kalau kamu tahu kita buat pemfaktoran guna kaedah apa ni? Hari tu kita belajar 4. Kita guna faktor sepunya terbesar, membezakan dua sebutan algebra kuasa 2 sempurna, faktor sepunya bagi 4 sebutan algebra dengan pendaraban silang. So kalau kita nampak yang ni, kita kena buat macam mana? Kita kena buat dengan darab silang. Okay, hari tu saya ada buat video tapi saya tak tahu kamu faham ke tak. So hari ni kita kira belajar sekali lagi lah untuk pendaraban silang ni. Jadi bila kamu nampak macam ni, langkah pertama yang kamu perlu buat adalah tentukan nilai B dan C. Berapa nilai B dia dan C? B dia berapa? Okey lah, saya bagi hint sikit. Kalau dia punya sebutan umum dia macam ni. Bx tolak C. Jadi C dia berapa? B dia? Bukan. B dia adalah negatif 8. W ni mewakili X. Negatif 8 mewakili negatif B. Jadi B dia adalah negatif 8. Kalau C dia berapa pula? Negatif 5. Apa yang ada kat 5 kamu tak boleh tinggalkan dia. Kalau dia ada negatif, kamu kena letak negatif. Kalau dia positif, barulah kamu tak tulis. Okey, maksudnya barulah kamu tak tulis simbol tambah tu. Tapi ni sebab
Dia ada negatif kat depan, jadi kamu kena tulis juga. Okey. Yang kedua, kamu buat rumah apa? Rumah ACB. Kemudian kat belah rumah AC ni ada operasi darab. DB ni kita ada operasi tambah. Macam mana kita nak isi ni? Kita cari faktor dulu. Faktor. Dekat rumah A, apa darab apa akan dapat 4W02. Macam mana? Oh, 4 darab W. Okey, tak boleh. Kamu kena buat macam faktor sepunya terbesar. Iaitu kamu menggunakan FSTB. Okey? Bila kamu buat 4W02, kamu buat FSTB, kamu akan bahagikan nombor dulu. Kamu akan bahagikan dengan 2. Bila kamu bahagikan dengan 2, kamu akan dapat di sini 2W02. Lepas kamu selesaikan nombor, baru kamu selesaikan yang huruf. Okey? Kamu bahagikan pula dengan huruf. Kamu akan dapat 2W. Jadi di rumah A ni maksudnya kat sini adalah 2W darab dengan 2W. Dapatlah 4W02. Faham tak sebab apa dia dapat 4W02? Okey. Jadi kat sini kamu tulis 2W, 2W. Okey, kita dah selesai di rumah A. Yang ni. Kemudian kita nak cari rumah C. Kita cari faktor bagi negatif 5. So, faktor bagi negatif 5 kita ada 1 darab negatif 5 sama dengan negatif 5. Dan kita ada negatif 1 darab 5 akan dapat negatif 5. Okey. Kat sini kita ada 2 faktor yang sama. Maksudnya satu ada negatif kat 5, satu lagi dekat negatif 1. Macam mana kita nak tahu? Okey. Matlamat utama kita adalah kita nak cari kat B ni, bila hasil tambah dekat sini, kamu akan dapat negatif 8W. Okey? Kita akan dapat negatif 8W. Jadi, bila kat sini, dia akan bergantung dekat C. Sebab nanti dia akan buat pendarapan silang. Okey, contoh saya ambil. Mula-mula 1 dengan negatif 5. Kalau saya buat darab silang kat sini, saya akan dapat 2W. Dan kat sini saya dapat negatif 10W. Dapat tak? 2 tambah negatif 10. Saya akan dapat tak. Sebab 2 tambah negatif 10, dia bersamaan 2 tolak 10. Dapat berapa kalau 2 tolak 10? Negatif 8. So dapat tak tadi negatif 8 ni? Jadi kamu boleh terus je guna 1 darab negatif 5 ni sebagai kat rumah C, faktor dia. Sebab kita dapat negatif 8W. Okey, kita nak check lagi. Betul tak? Yang depan ni dapat. Okey, bila kita darab kat rumah A, 2W darab 2W dapat? Okey, 4W02. Kalau 1 darab negatif 5 kamu dapat? Kenapa dapat negatif 4? Darab. 1. Ya, betul. Jadi kalau kita tulis semula kat sini, kamu akan dapat 4W02 tolak 8W tolak dengan 5. Jadi faktor dia maka adalah
2W tambah 1, 2W tolak 5. Okey? Maksudnya bila kamu dapat soalan macam ni, pertama sekali kamu kembangkan, kamu darab macam biasa. Bila kamu darab tu, kita panggil dia proses kembangan. Bila kamu dah buat proses kembangan dan permudahkan, kamu akan dapat satu bentuk macam ni. Bila dapat bentuk macam ni, kita kena buat pemfaktoran. Kamu kena fikir pula guna kaedah apa. Kita guna kaedah darab silang. Bila kamu guna darab silang, kamu ikutlah langkah-langkah untuk menyelesaikan pemfaktoran guna langkah silang. Jadi dalam satu soalan ni dia guna dua proses. Satu kembangan, satu pemfaktoran. Okey. Benda pertama belajar pun dah kompleks sikit kan. Tak apa, yang ni je yang banyak sikit jalan kira. Sekejap lagi yang kita belajar dah tak banyak dah. Kamu nak salin ke nak tengok nota saya? Okey. Jadi saya padam lah. Selalu kelas pagi selain kelas saya, kelas apa lagi pagi? PSB pendidikan seni ke? Untuk hari lain kalau pagi, kelas matematik, pendidikan seni, English. English guna Google Meet, so kamu dua orang juga yang hadir, yang lain tak hadir. Selalu yang ramai hadir pukul berapa? Tengah hari? Oh sama je, kalau buat Google Meet memang kamu dua je. Oh, okey. Okay, nanti saya fikirkan. Mungkin lepas ni saya buat video tapi latihan kita bincang bersama. So kita tengok nanti macam mana, okey? Okey. Sekarang ni kita nak belajar pecahan yang penyebut dia tidak sama. Penyebutnya tidak sama. Tidak sama pula. Sama. Okey, contoh yang pertama adalah 4A per 5 tambah 3A per 5. Kita boleh selesaikan. Yang pertama bila kamu tengok pecahan, kamu kena pastikan penyebut dia sama. Yang ni yang 4A per 5, penyebut dia adalah 5. Tambah dengan 3A per 5, penyebut dia pun 5 juga. Okey, maksudnya kat sini, kamu boleh terus je darab. Kamu ambil 4A tambah 3A per 5. Sama dengan 4 tambah 3 berapa? 7A per 5. Okey? Jadi selesai kat situ. Saya bagi contoh kedua, kita buat sama-sama. Kalau Y per 2X tolak 3Y per 2X. Okey. Kita boleh terus buat ke tak? Boleh terus buat tak? Macam mana Vanisha? Okey.
Okey, betul. So, kamu boleh dia terus tulis macam ni. Y tolak 3Y per 2X. Kamu akan dapat negatif 2Y per 2X. Okey, kalau kamu dapat sampai sini, boleh pemudahkan lagi tak? Okey, macam mana nak pemudahkan? Bahagi. Apa yang bahagi apa? 2. 2 bahagi 2 dapat 1. Jadi kamu akan dapat terus 2 per Y per X. Jadi ini jawapan dia. Okey, kemudian saya padam lah. Kejap ah, Kuhan. Saya tak dengar suara kamu. Kuhan? Kamu salin ke tadi? Okey, tak. Nanti saya bagi nota, kamu tengok nota. Okey, yang ini untuk penerangan. Kemudian saya bagi contoh yang ketiga. X tambah 2 per 5W tolak dengan X tolak 5W. Okey Kuhan, kamu bagi tahu saya macam mana kita nak selesaikan soalan ni. X tambah 2 tolak X tolak 5. Okey. Bahagi 5W. Okey. Bila sampai sini, lepas tu kita tulis poin yang pertama. 2X. Okey, bukan tulis 2X. Mula-mula kamu nampak kat sini saya letak kurungan. Sebab apa saya letak kurungan? Sebab kat sini kita ada operasi tolak. Okey, bila sampai kat sini, kamu salin semula je yang tak ada kurungan. X tambah 2. Lepas tu kamu tengok, negatif darab X kamu akan dapat. Kiranya macam negatif 1 darab X. Kamu akan dapat apa? Negatif 1 darab X. Sebenarnya depan ni ada 1 tapi dia tak tulis lah kan. So negatif 1 darab X akan dapat negatif X. So kamu tulis kat sini negatif X. Kemudian ni negatif darab X dapat negatif X. Kalau negatif darab negatif 5 dapat berapa? Positif berapa? Positif 5. Okey, per 5W. Okey Kuhan, lepas tu W ni kamu tinggal. Yes. Jangan lupa untuk ambil huruf sekali. Lepas tu, bila dah sampai sini, kamu tengok mana yang dia punya sebutan sama. X tolak X dapat berapa? Tak. X tolak X ni samalah juga seperti 1 tolak 1. Dapat berapa? Ya, dapat kosong. X tolak X. Depan X ni sebenarnya ada 1. Tapi kamu, kalau ada 1, biasanya orang takkan tulis. Kecuali kalau 2X, kita akan tulis 2 dia. Tapi kalau ada 1 saja, kita akan tulis huruf tu saja. X tolak X. Jadi X tolak X ni dia sama juga macam 1 tolak 1. Okey?
Jadi kamu boleh terus potong yang ni. Maksudnya dia dah kosong, tak perlu buat apa. Jadi kita tinggal 2 tambah 5. Dapat berapa Puan? Okey, 7/5W. Okey, jadi ini jawapan kamu. Okey. Rehat seminit. Dah habis untuk yang ni. Kita nak masuk pula untuk penyebut yang tak sama. Okey. Kamu seronok tak sekolah nak buka dah? Ya Kak. Belajar kat rumah online syok tak? Tak syok lah. Tak apa, nanti bulan 4 ni dah buka dah kan? Okey, sementara kita nak perangi COVID ni. Okey, saya nak tanya Puhan. Yang ni, dua-dua pecahan ni penyebut dia sama tak? Sebab apa dia tak sama? Okey, jadi bila kita nampak tak sama, kita kena buat apa Puhan? Nak tukar, okey? Nak tukar. Kita nampak ni 4Y kan? Yang ni 2Y. 2Y ni boleh tak jadi 4Y? Boleh. Okey, kita tahu 2Y boleh didarabkan dengan apa? Akan dapat 4Y. Jadi boleh dapat dengan berapa? 2. Okey, jadi kita kekalkan yang 3/4Y ni tolak dengan 1/2Y. Kemudian kita nak samakan penyebut, kita darabkan dengan 2 untuk samakan dapat 4Y. So bila kita darabkan dekat penyebut, dekat pengangka ni pun kita kena darab. Okey? Kemudian kamu terus je ambil bawah ni 4Y. Jadi 3 tolak 2. Jadi Puhan 3 tolak 2 dapat berapa? 1. 1/4Y. Kamu faham ah? Okey, kalau saya terajar cepat ke ataupun ada tempat yang kamu tak faham, kamu boleh bagi tahu terus nah. Okey. Okey, ni yang contoh pertama. Saya buat pula contoh yang kedua. Okey. Vanisha, yang ni penyebut dia sama ke tak sama? Okey, tak sama. Yang mana yang tak sama tu? Okey, sekarang ni kita nak kena buat apa? Okey, nak samakan penyebut yang mana kita perlu samakan? Yang ni ke yang ni? Per-S. Okey. S darab apa boleh dapat RS? S darab apa Vanisha boleh dapat RS? Ya, darab dengan R. So, kamu akan dapat RS. Jadi, bila kamu kat sini, S ni kamu teruskan darab dengan R. Jadi, 2R ni kamu darabkan juga dengan R. Sebab apa? Sebab kat penyebut kita darab dengan R, jadi kat atas ni pengangka pun kita kena darab dengan R. Jadi, kita terus boleh tulis sini RS 4 tolak 2R kuasa 2.
Okey Vanisha, kat sini ni dah jadi jawapan ke kena pemudahkan lagi? Okey, good try. Tapi kat sini kamu dah tak perlu pemudahkan. Sebab apa? Sebab 4. 4 ni ada apa-apa huruf dah tepi dia? Tak? Tak ada. Kemudian kamu tengok, tolak 2R kuasa 2 ni. Kat sini sebelah 2 ada R kuasa 2. Jadi, kamu nampak tak? Dia kat sini dengan yang ni tak sama. Dua benda yang berbeza. Tapi kalau kamu ada negatif 2R kuasa 2 tolak 2R kuasa 2, kamu boleh pemudahkan tak? Kamu boleh selesaikan tak yang ni? Boleh. Sebab apa Tuhan? Ya, betul. Sebab kalau kamu buat, kamu akan dapat negatif 4R kuasa 2. Tapi sekarang kita ada 4 tolak 2R kuasa 2. Jadi kat sini je lah jawapan kita. Dah tak boleh nak buat apa dah. Depa 2 ni tak sama. Tapi kalau yang macam ni, depa sama. Ataupun 4 tambah 4. Depa ni sama tak? Sama. Kamu tulis je tulis 8. Tapi kalau 4 tambah 2A, sama tak? Tak sama. Jadi jawapan dia sampai sini je lah. Tu yang kamu kena tahu tu. Kat sini ni jawapan akhir tidak. Okey. Faham tak? Okey. Puan, kalau kamu, sebab kadang-kadang saya tak dengar. Saya dengar suara kamu tapi saya tak tahu kamu cakap apa. Macam kamu faham ke? Kamu tak faham ke? Okey. Okey, yang seterusnya kita tengok 5x per 3 tolak 3x per 2. Penyebut dia sama ke tak? Okey, tak sama. Bila kamu nampak tak sama, lepas tu kamu nak samakan pun tak boleh. 3 ni tak boleh jadi 2, 2 ni tak boleh jadi 3. Jadi kamu terus je ambil 5x darab dengan apa akan dapat penyebut sama tolak 3x darab dengan apa per 2 darab apa untuk dapat sama. So kat sini kita nampak 3 dengan 2. Kita boleh darab dengan 2 akan dapat 6. Jadi bila kat bawah kita darab dengan 2, atas pun sama. Kat sini darab dengan apa? Ya, 3. Jadi atas pun kita darab dengan 3. Okey, kat bawah ni kita tulis terus 6. 5x darab 2 dapat berapa? Okey, kamu terus dapat 10x. Tuhan, negatif 3x darab 3 berapa? 9 apa? X. Depan ni ada negatif ke positif? Negatif, betul. Jadi 10x tolak 9x kamu dapat 1x per 6. Okey, kalau kamu tak tahu kamu tulis je. Tapi biasanya kita tak tulis. Okey? Yang satu ni. Tapi kalau kamu takut kamu confuse, kamu tulis je satu kat situ. Tak ada masalah. Okey. Sekarang kita lihat yang seterusnya. Okey, Vanisha, kalau yang ni, langkah pertama dia kita kena buat apa? Okey, macam mana kita nak sama ke penyebut ni? Okey.
Macam mana kita nak samakan penyebut? Sini ada 3, sini ada 2C. Jadi, kalau kita nak samakan dia, senang saja. Kamu ambil 3 darab 2C dapat berapa? Ya, betul. Guhan Vanisha. Jadi, kamu terus je ambil 2A per 3 tambah B per 2C. Jadi, kat sini kena darab berapa untuk dapat 6C? 2 2C Tuhan. Huruf kat sini C. Jadi nak samakan penyebut dia, kamu kena dapat 6C. Kamu kena darab dengan 2C. Sebab kat sini ada 3 je. Okey? Bila kat sini kamu darab kat dekat penyebut, atas pun kamu kena darab. Jangan lupa. Okey, kalau kat sini pula, Tuhan, kita kena darab dengan berapa? Okey, darab 3C. 3 saja. Sebab apa 3 saja? Sebab kalau Tuhan kata 2C, darab 3C, kamu akan dapat berapa kalau macam ni? Ya, kamu akan dapat 6C kuasa 2. Tapi kalau kamu ambil 2C darab 3, kamu akan dapat 6C. Okey. Kalau kamu takut kamu confused, kamu boleh je buat kat tepi-tepi dulu dia nak kira untuk pastikan betul tak yang kamu darab ni dapat hasil yang sama. Okey, jadi kamu teruskan sampai sini. Kita terus buat macam ni dan buat 6C. 2A darab 2C berapa Kuhan? 4. Lepas tu huruf dia? Ya, 4AC. Tambah B darab 3 dapat berapa? Okey, betul. 3B. Jadi kat sini ni jawapan dia atau kita boleh permudah lagi? Tak Abang Insya. Okey, sebab apa? Kita tak perlu permudahkan dah. Betul. Jadi kat situ kamu nampak dah. Okey, Kuan, kamu nampak kalau kat sini dengan kat sini tak sama. Ni ada B, ni ada AC. So, kita tak perlu dah buat apa-apa kat dia. Okey. Kemudian, kita pergi pada yang contoh yang terakhir. Ini 1/4 P tambah 4/6 P. Okey, penyebut dia sama ke tak? Okey, tak sama. Okey, bila kamu dapat macam ni, kamu tahu. Okey, 4 dengan 6 ni ada satu nombor yang dia boleh darab sekali. Okey, terus ambil, kamu guna GSTK. GSTK ni apa? Gandaan sepunya terkecil. Jadi, kamu buat cara GSTK, kamu tulis 4 dengan 6. So, 4 dengan 6 ni boleh dibahagikan dengan nombor berapa? Ya, 2. Bila 2, 4 bahagi 2 dapat? 6 bahagi 2 dapat? 3. Okey, jadi dia punya GSTK adalah 2 darab 2 darab 3. Kamu akan dapat? Ya, betul. 12. Jadi kita tahu 4 ni, maksudnya kamu kena tahu 4P darab dengan apa dapat 12. 6P darab dengan apa untuk dapat 12. Kalau 4P ni kena darab dengan berapa? Darab 3, okey. Kalau 6, darab 2.
Okey. Jadi bila kamu dah tahu apa yang kamu perlu darabkan, kamu tulis je balik 1/4 P tambah 4/6 P. Okey, 4P ni darab dengan 3. Yang ni pun darab dengan 3. Kalau yang ni kamu perlu darab dengan 2, yang ni darab dengan 2. Okey. 1 darab 3 dapat berapa? 3. 4 darab 2? 8. Jadi 8 tambah 3 dapat berapa? 11/12 P. Jadi inilah jawapan dia. Maksudnya, bila kamu tengok pecahan, kamu tengok, oh penyebut dia tak sama. Kamu kena samakan. Lepas tu kamu kena fikir macam mana mereka dua ni boleh sama. Okay. Kita try satu lagi. Tengok kamu boleh tak? Okey. Kalau pertama kita kena buat apa yang ni? Okey, samakan penyebut. Kemudian kita nampak 14 dengan 4 ni boleh guna GSTK. GSTK. 4 dengan 14. Boleh dibahagikan dengan berapa? 2. 4 bahagi 2 kamu dapat berapa? 14 bahagi 2? Betul, 7. Okey, tahniah Fuhan. Jadi GSTK dia 2 darab 7 dapat berapa? Betul, 28. Okey, sekarang ni kamu dah tahu kat bawah ni depa dua-dua kena dapat 28. So maknanya 4R sama apa, darab apa, perlu ada 28. Tapi kamu kena ingat, yang ni ada R, yang ni ada RS. Maksudnya 28 ni bukan setakat 28. Kamu kena ada RS juga kat belakang. Jadi yang kedua ni 14 RS darab apa akan dapat 28 RS. Jadi 4R darab apa dapat 28 RS. Beritahu saya? 7. 7 apa? R sini ada. Okey, 7S. Jadi barulah kamu akan dapat 28 RS. Kalau 14 RS ni pula kena darab dengan apa? Dapat 28. Darab dengan 2. Okey? Bila kamu dah tahu penyebut dia, baru kamu selesaikan kat sini. M per 4R tolak 5M per 14 RS. Okey? Yang ni 4R kita akan darab dengan 7S. Jadi yang atas pun akan darab dengan 7S. Tolak 14RS ni darab dengan 2. Atas pun darab dengan 2. Jadinya M darab 7S dapat berapa? Ya, 7MS. Lepas tu Kuhan negatif 5M darab 2. Berapa? 10. 10 apa?
10M. Depan 10 ni ada negatif ke positif? Okey. Jadinya 7ms tolak 10M per 28RS. Boleh pemudahkan lagi tak? Sebab apa tak boleh? Ya, betul Puhan Vanisha, betul. Jadi bila kamu tengok tak sama, tak payah buat apa dah. Tinggal kat situ je. Okey. Jadi, habislah contoh. Contoh kita nak belajar dah habis dah. Jangan lupa buat latihan. Cuma, saya nak ingatkan balik, bila kita jumpa penyebut tak sama, kita kena buat apa? Puhan. Kena ubah. Lepas tu kita kena cari apa yang sama apa dekat penyebut. Betul tak? Okey.